masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anas ke? Ya, saya Anas. Okey, jemput dulu Anas. Terima kasih. Allah. Anas dari mana ni? Saya baru je sarapan tadi dekat kedai depan sana. Baru sarapan. Ya. Makan apa? Saya, favourite saya makan roti canai. Oh, memang tiap-tiap pagi sarapan roti canai lah. Memang saya kalau kat rumah saya selalu mak ayah saya yang ajak, sama ada ajak ataupun ayah saya belikan bawa Bungkus. ke rumah. Bungkus. Oh, saya bungkus mesti makan roti canai Saya lah. memang favourite sangat roti canai daripada kecil-kecil lagi. Saya pun suka roti canai. Kalau saya selalu roti special. Roti spesial tu macam mana cikgu? Dia roti kosong, Aha. tapi dia ada telur goyang, telur mata goyang. Sedap. Nanti kamu boleh try. Kamu selalu makan roti apa? Saya roti kosong biasa je. Roti kosong biasa je. Tapi kalau macam adik saya dia roti Milo. Dia tabur Milo tu. Oh, roti Milo. Dia memang dia kalau Milo tu dia makan saja dia tu. Oh, sedap tu. Sedap. Okey Anas, sebelum kita mula, kamu kenal cikgu kan? Cikgu Arif. Kenal. Okey. Cikgu nak kamu isi borang sikit. Okey tadi. Tulis nama dengan maklumat dengan masalah yang kamu nak kongsikan. Cikgu yang bahagian ni saya nak letak apa ni? Bahagian ni Yang bahagian C ni. ini untuk keizinan ibu bapa kan? Oh. Okey. Saya boleh isi. Isi. Kalau ibu bapa tahu tak ni kamu datang ke sini? Tahu. Adik yang maklumkan tentang Cikgu Arif yang WhatsApp. Okey, boleh tandakan ibu bapa tahulah tanda. Okey. 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 Bawah ni nak kena tanda tangan ke? Tanda tangan dulu. Okey. Itu saja. Okey, itu saja. Okey. Okey, Anas kamu Ya. sebelum ni pernah tak menyertai apa-apa kaunseling, sesi kaunseling? Tak pernah cikgu. Tak pernah lagi? Tak pernah. Oh, okey. Cikgu nak tanya sikitlah. Okey. Apa yang kamu, di fikiran kamu apa yang kamu tahu tentang kaunseling? Kaunseling je. Saya Kamu boleh faham lah. yang saya pernah terbaca dan ada juga kawan saya tu dia ada menyertai kaunseling. Saya tanya kat dia, kaunseling tu apa? Dia kata macam ada sesiapa-siapa siapa-siapa lah, budak ke apa ke, kalau ada masalah boleh datang ke satu tempat tu lah. Saya kata untuk apa tu? Untuk kaunseling katanya. Itu setakat tu lah yang saya tahu. Sebenarnya yang kamu tahu kaunseling ni tempat kita nak berkongsi masalah. Yang saya dapat info dia macam tu lah. Dia kata untuk meluahkan. Okey. Adakah itu sebab kamu datang ke sini hari ni? Macam tu jugalah cikgu. Saya sebenarnya ada sesuatu lah. Ada masalah yang saya nak keluarkan. Okey, baik. Jadi sebelum tu kaunseling ni betul lah, maksudnya apa yang kamu faham tu itulah dia. Kamu akan berceritakan masalah dan dengan bantuan cikgu kita akan sama-sama memahamkan masalah tersebut. Kita fahamkan masalah tersebut macam mana keadaannya dan kita tetapkan satu penyelesaian. Kita akan setkan goal lah, apa yang kita boleh capai dari permasalahan tu. Okey? Okey. Okey. Sebelum kita mula, cikgu nak kamu tahu juga ada untuk sesi kaunseling ni ada tanggungjawab. Tanggungjawab untuk cikgu sebagai kaunselor dengan tanggungjawab kamu juga sebagai klien lah. Pelajar yang menjadi klien pun kena tahu tanggungjawab, kan? Okey. Kamu sebagai klien biasanya dari segi masa lah, kan? Ini baguslah kamu datang tepat masa, kan? Cikgu set pukul 11, kamu datang pukul 11, bagus. Lepas tu kalau kamu tak boleh datang pun kena bagi tahu cikgu awal supaya cikgu boleh tetapkan masa lain penangguhan lah bila lagi kita nak buat. Kalau tak boleh datang bagi tahu awal, kan? Okey, macam itulah. Okey, dan kamu boleh kongsi apa sahaja masalah. Kamu ada masalah apa yang kamu nak berkongsi dengan cikgu sebagai kaunselor, kamu boleh kongsikan. Cikgu akan dengar. Cikgu, tapi kalau macam masalah peribadi saya, macam sesuatu masalah tu terlalu peribadi macam mana cikgu? Boleh ke saya kongsi? Okey. Kalau kamu rasa masalah itu terlalu peribadi,
bergantung kepada kamu, kamu nak kongsikan atau tidak. Jika kamu kongsikan pun, cikgu akan dengar dan patuh pada peranan cikgu jugalah. Peranan cikgu, cikgu akan menjaga sebab kita ada etika kerahsiaan. Jadi kita akan apa-apa yang berlaku antara kita dalam sesi ini hanya dalam ni saja. Cikgu takkan bagi tahu dekat tempat mana-mana yang lain lah. Saya bukan cikgu sebenarnya macam yelah, macam kadang bila sesuatu benda yang kita cerita tu kan macam ayat dengan cikgu, takut nanti kan tersebar pula kepada orang lain. Saya malu cikgu. Tak boleh. Cikgu boleh didakwa tau. Kalau apa yang kamu cerita pada cikgu orang lain tahu, maksudnya memang cikgu lah yang beritahu, itu salah. Cikgu melanggar undang-undang. Maksudnya cikgu boleh didakwa. Kamu pun sebagai pelajar, andai kata berlaku macam tu, ibu bapa kamu, beritahu ibu bapa kamu, memang itu tak boleh berlaku sepatutnya. Sebab cikgu pun ada kelulusan dan cikgu faham etika kena jaga, rahsia kena jaga. Okey? Jadi itulah salah satu tanggungjawab cikgu lah sebagai kaunselor. Okey? Dan cikgu juga bertanggungjawab untuk faham masalah kamu dan kita sama-sama mencari penyelesaian tersebut. Okey? Kita sama-sama usahakan. Okay? Alright. Jadi berdasarkan borang kamu ni kan, ibu apa pun tahu kan, kamu nampaknya nak berkongsi berkenaan isu keluarga. Isu keluarga. Okey. Boleh cikgu nak mengenal keluarga kamu lah, memandangkan kamu pun nak berbincang mengenai keluarga kan. Boleh. Boleh kamu berkongsi sedikit berkenaan keluarga kamu? Tentang apa tu cikgu nak tahu? Cikgu nak tahu tentang keluarga kamu secara umum lah. Saya, mak ayah. Okey, saya dilahirkan di sini lah, sebuah suatu salam. Okey. Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya ada 2 abang, ada seorang adik. 2 abang, seorang adik perempuan. Tapi itulah, saya sejak akhir ni saya macam saya kerap lah saya bergaduh dengan abang saya. Kerap bergaduh dengan abang kamu lah. Okey. Kamu semua mak ayah adik-beradik semua duduk sekali lah. Macam abang yang saya yang pertama tu dia belajar dekat luar. Belajar dekat tempat lain, negeri lain. Belajar di negeri lain. Yang abang yang pertama ni. Yang saya sekarang ni, sekarang ni abang yang kedua tu duduk sekali. Abang yang kedua tu duduk sekali. Okey, abang pertama tu belajar lah. Belajar, tapi maksudnya ada tak sebulan sekali balik ke rumah ke? Yang abang yang nombor 1 tu? Ada cuti tertentu dia akan balik. Cuti tertentu dia akan balik. Biasanya bila tu? Dia balik tu sebulan sekali ke? Maksudnya ke? Dia lebih kurang dalam sebulan sekali nanti. Biasanya sebulan sekali abang sulung akan balik lah. Ya, betul. Okey. Adik kecil lagi? Adik masih kecil ni. Kecil lagi. Umur berapa tu? Dia baru darjah 2. Baru darjah 2. Dia kecil lagi lah. Okey. Mak ayah dua-dua bekerja? Mak ayah saya dulu bekerja. Mak ayah dua-dua bekerja. Okey. Ayah kerja apa? Ayah saya bisnes lah. Dia buat bisnes lah. Ayah buat bisnes. Bisnes apa tu? Dia macam-macam juga lah bisnes. Sampai saya pun tak tahu, dia selalu sibuk. Selalu sibuk? Dia jarang ada kat rumah. Itu kamu tak tahulah ayah bisnes apa? Saya pun tak pasti lah. Tak pasti. Tapi selalu sibuk lah. Ayah maksudnya balik ke rumah. Biasa balik ke rumah tu? Selalu dia outstation. Selalu outstation. Maksudnya jarang balik ke rumah. Betul? Memang yang selalu bila ada dekat rumah, saya bertiga dengan adik-beradik, dengan abang dengan adik saya. Mak kerja apa? Mak saya dia sebagai jururawat. Mak sebagai jururawat. Mak saya pun itulah, mak saya dia on call, kena pergi. Masa-masa dia kena pergi hospital. Ada masa-masa kena pergi hospital. Memang call lah. Saya sibuk lah. Dua-dua mak ayah sibuk. Kalau balik ke rumah pun lewat. Betul yang cikgu faham ni. Balik ke rumah pun lewat. Okey. Jadi berkenaan isu keluarga ni, boleh cikgu tahu secara mendalam lagi, maksudnya
kamu pun ada bagi tahu juga tadi, kamu nak menceritakan berkenaan kamu bergaduh dengan abang kamu kan. Boleh cikgu tahu lagi secara mendalam berkenaan isu? Sebenarnya macam ni, mak ayah saya selalu banding-bandingkan saya dengan abang saya. Sebab memandangkan abang saya ni pandai, saya ni kurang sikit. Jadi apa-apa, setiap kali apa yang berlaku, mak ayah saya bandingkan saya. Kenapa tak? Kenapa saya ni? Kenapa Anas tak macam abang tu? Abang tu bagus, setiap kali periksa skor. Tapi Anas dapat keputusan yang sebaliknya. Setiap kali saya nak buat apa-apa pun, saya nak minta jumpa kawan pun, mak ayah saya tak boleh. Kalau abang saya dia boleh. Itu sebab saya jadi macam saya tertanya-tanya, kenapa mak ayah saya macam ni? Kenapa mak ayah saya tak bagi macam tu? Okey, faham. Maksudnya mak kamu akan selalu membanding-bandingkan kamu dengan abang kamu. Abang kamu yang nombor 2. Ya, Betul yang cikgu faham ni. betul. Jadi abang kamu yang nombor 2 ni lah, yang sulung jarang balik kan. Jadi yang nombor 2 ni bersekolah sama dengan kamu ke sekolah lain? Tak, sekolah lain. Oh, bersekolah lain tapi banding dari segi keputusan peperiksaan ke? Dia sekolah dekat Seksyen 9 tu. Sekolah tu memang sekolah budak-budak pandai lah. Saya sekolah biasa je. Kalau budak-budak pandai. Jadi boleh cikgu tahu yang mak kamu bandingkan tu berkenaan keputusan peperiksaan sahaja ke ada perkara-perkara lain yang mak kamu bandingkan? Yang saya tengok ni, mak ayah saya dia bandingkan segi pelajaran. Lepas tu bandingkan saya saya pun tak tahulah sebab banyak yang mak saya lebihkan abang saya. Mungkin dari segi duit belanja, apa yang abang saya minta semua dapat. Duit belanja, duit belanja, pelajaran, lagi ada lagi yang mak kamu bandingkan selain duit belanja dengan Itulah, pelajaran? dia kata mak ayah saya cakap yang saya ni malas, macam saya ni tak macam abang saya lah, dia banding-bandingkan. Maksudnya dari segi sikap pun mak kamu bandingkan? Betul. Walaupun saya ada juga membantu mak ayah saya, tapi bila masa tertentu, masa belajar, mak saya marah kat saya. Mak saya kata, cubalah belajar betul-betul. Jadi macam nak semangat. Jadi bila kamu nak belajar pun kamu dibandingkan juga? Betul. Maksudnya berdasarkan cikgu faham lah, maksudnya kamu nak beritahu yang kebanyakan benda yang kamu buat semuanya dibandingkan oleh dengan abang kamu. Jadi itu sebab itu menjadi punca saya bergaduh dengan abang saya. Saya kata saya kadang-kadang saya saja dia cari pasal dengan abang saya. Saya bergaduh dengan abang saya itu. Alipun mak ayah saya jarang dekat rumah. Jadi dia tak nampak apa yang berlaku. Saya bergaduh tu kan. Jadi bila setiap kali di rumah mak ayah kamu tiada, kamu akan mencari masalah tu, maksudnya macam mana? Bila kamu dengan abang kamu tu maksudnya kamu buat apa? Itu benda tu cikgu. Contoh itulah, saya bila nak belajar, saya nak tanya dia, kira saya sajalah saya cakap, abang tak nak tolong, yelah abang tu pandai, betul-betul saya tak pandai tak nak tolong. Macam tu. Saya kata, yelah pasal mak ayah kenapa asyik puji abang, dia tak puji saya kan. Macam tu. Saya rasa tak puas hati lah. Jadi yang cikgu faham lah, bila setiap kali kamu bersama dengan abang kamu di rumah, kamu akan sentiasa bercakap tentang perbandingan mak tu lah kan? Jadi macam berdasarkan contoh yang kamu bagi tadi lah, kamu akan menyatakan ketidakpuasan hati tu dekat abang kamu. Betul? Okey. Kamu bergaduh ni, bila kali terakhir kamu bergaduh? Sekarang masih bergaduh ke? Buat masa sekarang ni, sebab akan datang ni akan periksa nanti. Saya pun risau juga sebab saya tak lama lagi saya nak menghadapi SPM. Jadi saya pun dah lama saya tak ada sebab saya pun sibuk dengan belajar. Abang saya pun
Macam tu juga lah. Okay, untuk kepastian lah, abang kamu form 5 lah kan? Kamu form 4. Oh, sekejap, saya Kamu nak menghadapi saya nak SPM SPM, tapi abang saya dia dekat diploma. Abang kamu diploma. Diploma. Okay. Dia dah besar dah. Cikgu ingatkan dia di sekolah lain, maksudnya bukan, saya silap tadi. Sebenarnya dia masuk ni lah, universiti lah kan. Okay. Maksudnya yang mak kamu bandingkan tu boleh cikgu faham lagi secara mendalam. Maksud dia masa saya sekolah menengah tu lah, masa abang saya sekolah menengah dia boleh skor. Nak katanya macam tu. Dia aktif. Okay, jadi maksudnya perbandingan ni yang cikgu faham, maksudnya adakah dah lama kamu rasa macam tu? Dah sampai abang kamu dah diploma ni. Itulah masa abang saya sekolah menengah lah. Membandingkan So, bermula dari sekolah menengah tu memang okey, faham. Memang kamu dah mula rasa sejak dari sekolah menengah mak kamu membanding-bandingkan sebab kena pelajaran saya sempat lah masa abang saya form 5, saya form 2 macam tu lah. Kamu form 2, kamu sejak form 2 tu. Sejak form 2. Masa form 1 tak ada perasan lagi dibanding-banding. Tak ada. Sejak dari form 2. Sebab saya form 2, pasukan nak ambil apa periksa form 3 punya periksa kan. Okey, faham. Okey, pada kamu lah, kamu rasa kenapa? Kenapa sejak dari form 2 tu baru kamu rasa dibanding-bandingkan? Kamu rasa berdasarkan pemerhatian kamu lah kan? Apa yang kamu rasa, apa yang kamu perhatikan, kamu rasa kenapa? Kenapa sejak dari form 2 tu kamu dibanding-bandingkan dengan abang kamu? Sebab saya rasa kan, sebab saya ni sebenarnya dari segi pelajaran masih kurang, tapi dari segi sukan saya minat. Saya sebenarnya dari segi sukan saya lebih aktif dari abang saya. Jadi cikgu saya pun puji dari segi sukan, tapi saya banyak lebih kepada sukan. Mungkin tak tahu lah, mungkin menjejaskan pelajaran saya kot, menyebabkan mak ayah saya marah. Okey, maksudnya abang kamu kurang aktif bersukan. Dia bersukan, cuma saya lebih daripada dia lah. Saya lebih banyak dapat medal. Saya banyak sukan yang saya sertai lah. Maksudnya kamu banyak pencapaian dari segi sukan, sehingga kamu rasa mungkin mak kamu melihat pelajaran kamu, tengok pelajaran tu kurang sebab kamu lebih pada sukan. Tapi abang kamu bersukan juga, cuma kurang aktif. Dia lebih pada belajar. Jadi kamu rasa itulah puncanya. Okey. Sekarang ni macam mana hubungan dengan abang kamu yang nombor 2 ni lah? Itulah yang macam saya cerita tadi. Saya dah saya pun tak ada lah bergaduh macam sebelum ni. Sebab saya pun nak menghadapi SPM, jadi memang ayah saya suruh saya fokus lah. Mak suruh fokus SPM, jadi hubungan macam abang saya pun, dia pun sejak dia masuk uni, dia pun macam tu lah. Dia memang duduk sama, tapi dia kadang-kadang dia ulang-alik lah. Dia macam dia pergi, dia ada kelas, dia pergi kan. Tapi dia banyak bila dia dah masuk uni, dia sibuk lah dengan kuliah. Tapi bila abang kamu balik ke rumah tu, ada tak berlaku pergaduhan? Maksudnya abang kamu ada ke buat perkara yang kamu tak suka ke? Maksudnya menyebabkan pergaduhan ke untuk yang sekarang, masa sekarang? Itulah dia macam dia sini lah sikit. Dia macam cakap pasal pelajaran lah. Dia macam dia suruh saya utamakan pelajaran, jangan siswakan saja. Cuma kamu bagi tahu cikgu, maksudnya sindiran tu yang macam mana yang abang kamu bagi pada kamu? Dia cakap lah, kau ni SPM nak dekat. Lepas tu sikit-sikit pergi latihan bola. Sikit-sikit pergi latihan bola. Jadi macam tu lah, itulah sindirannya lah. Maksudnya berkenaan dengan sukan jugalah ya. Maksudnya abang kamu sindir, maksudnya kamu menyatakan yang kamu ni
awak tak belajar, terlalu fokus pada sukan, betul? Boleh cikgu tahu macam mana bila abang kamu sindir macam tu, apa respon kamu? Selepas menerima sindiran. Saya cakap, biarlah, saya memang minat sukan pun, lagipun saya memang berbakat. Tak macam apa, saya balas lah balik apa yang saya cakap tu. Kamu balas macam tu lah kan. Jadi bila dapat macam tu, maksudnya bergaduh tu berapa lama? Lepas dah maksudnya bergaduh mulut macam tu kan, berapa lama tempoh? Maksudnya lepas tu ada tak bermaafan ke kan? Tak adalah, dia bergaduh-gaduh tu habis macam tu je lah, tak adalah. Tak ada tu. Maksudnya bila tak bermaafan tu, maksudnya adakah berbaik ataupun masih lagi menyimpan perasaan ke? Masih lagi tak puas hati lah. Tapi cuma tak adalah, tak ada, minta maaf tak adalah. Habis macam tu je lah. Tapi akan datang ada sini lagi yang macam tu. Okay. Jadi apa perasaan kamu terhadap perbuatan abang kamu? Saya rasa macam, kenapa abang saya ni jadi macam tu kan? Sebab kadang-kadang dia yang mulakan benda tu. Saya tak nak lah kaitkan apa-apa benda yang berlaku ni dengan abang saya, tapi itulah, dengan sindiran dia tu membuatkan saya tak puas hati. Saya itu sebab saya balas. Kamu berasa tidak puas hati lah, ya? Selain rasa tak puas hati, apa lagi yang terbuku di hati tu? Maksudnya bila abang kamu buat macam tu, tindakan abang kamu tu, apa perasaan kamu selain rasa tak puas hati? Sebenarnya kadang-kadang tu saya rasa macam lari dalam di rumah. Saya rasa macam kalau saya duduk kat rumah pun saya akan marah, saya gaduh. Jadi saya kalau boleh saya tak nak duduk kat rumah, saya nak lari. Lebih baik saya pergi duduk dengan kawan saya. Macam tu lah. Kamu menyatakan bahawa kamu berfikir untuk lari dari rumah. Adakah itu ada tak tindakan yang melibatkan lari dari rumah ni? Maksudnya tak pernah. Maksudnya kamu ada ke lari ke rumah kawan ke? Tak ada. Saya cuma baru merancang je lah. Saya pernah cerita dengan kawan, tapi kawan saya cakap tak perlulah sampai lari rumah, nanti susah nanti. Sebelum cikgu teruskan, cikgu lupa untuk beritahu berkenaan dengan etika kerahsiaan tadi. Kan cikgu tak akan beritahu apa-apa, kecuali perkara yang melibatkan macam jenayah kan, ataupun benda-benda yang akan menyebabkan cikgu perlu report pada luar. Jadi kamu kalau merancang untuk lari dari rumah, cikgu mungkin perlu untuk beritahu pada mak ayah kamu. Yang part itu sahaja. Janganlah cikgu, janganlah begitu pada saya. Sebab saya tak lari rumah, saya cuma baru merancang je. Merancang, betul lah, cikgu perlu alert juga berkenaan perkara itu kan. Sebab benda macam jenayah, maksudnya mungkin ada yang menyatakan untuk buat apa-apa jenayah lah, nak tiba dia meluahkan sesuatu untuk contoh merompak bank. Cikgu kena bagi tahu pada pihak berkuasa macam polis ke kan, sebab itu yang melibatkan jenayah. Jadi perkara itu cikgu akan alert. Mungkin cikgu akan perlu untuk beritahu mak ayah kamu juga kan. Tapi selain dari itu, cikgu tak akan beritahu kerahsiaan itu. Sebab memang itu etikanya. Okey. Jadi sekarang ni kamu menerima sindiran demi sindiran. Selain dari pergaduhan yang melibatkan sindiran ini, ada tak perkara lain yang abang kamu buat menyebabkan pergaduhan? Setakat ni tak ada lah. Setakat ni sindiran sajalah. Sebab mungkin dia pun dah besar, jadi macam mungkin dia tak ada lah macam nak buat suatu benda yang lain lah kan. Cuma gaduh-gaduh macam tu je lah. Jadi yang hanya sindiran tu sahajalah. Okey. Jadi kamu datang ke kaunseling hari ini kan, apa yang kamu jangkakan untuk capai? Itulah, sebenarnya saya harapkan semoga hubungan saya dengan abang saya ni kembali baiklah.
saya dapat berbaik dengan abang saya lah. Macam tu lah, tu yang saya harapkan. Saya boleh mak ayah saya. Maksudnya walaupun abang kamu akan menyindir kamu juga, kamu berharap kamu nak berbaik dengan abang kamu. Maksudnya tak nak, kamu tak naklah ada pergaduhan sebenarnya. Ya. Jadi kamu lebih kepada nak tahu macam mana kamu boleh berbaik dengan abang kamu, walaupun kamu akan terus menerus menerima sindiran tu. Macam tu. Memang saya mengharapkan untuk saya berbaik balik dengan abang saya. Jadi buat masa sekarang ni, walaupun abang kamu memberikan sindiran kan, berkenaan macam-macam tadi lah kan, ada tak apa-apa yang kamu buat untuk menyelesaikan masalah? Maksudnya untuk apa yang kamu dah usahakan untuk berbaik dengan abang kamu? Setakat ni belum ada lagi lah, sebab saya pun memang tak tahu cara macam mana saya nak baik tu. Apa yang saya datang jumpa cikgu tu. Maksudnya kamu memang tak ada buat apa-apa lagi lah. Tak ada. Apa-apa usaha untuk berbaik dengan abang kamu tu. Sebab kamu agak keliru macam mana nak berbaik tu. Okey. Ada tak kamu dah merancang apa-apa yang kemungkinan kamu boleh buat untuk berbaik dengan abang kamu untuk masa akan datang? Ada tak? Belum lagi. Sebab saya memang terfikir, sebab saya kan nak ambil exam. Jadi cikgu saya kat sekolah pun pesan, bila nak exam ni kena minta maaf dengan cikgu-cikgu, dengan kawan-kawan, abang ayah. Jadi saya pun dengar lah apa yang cikgu kat sekolah tu cakap. Jadi saya pun, tapi saya fikirlah macam mana cara saya nak buat. Maksudnya kamu belum buat apa-apa lagi dan tiada perancangan lagi lah. Okey. Jadinya ini kamu terdetik hati untuk berjumpa dengan cikgu hari ini disebabkan kamu nak berbaik dengan abang kamu kan. Jadi sebab kamu pun nak menghadapi SPM, betul kan? Jadi adakah pergaduhan kamu dengan abang kamu ni memberi kesan kepada kamu yang nak memberi kesan kepada pelajaran kamu untuk ambil SPM? Saya sebenarnya saya rasa jiwa saya tak tenteram. Sebab bila saya nak study, saya terfikir kata-kata cikgu kat sekolah, saya terfikir apa yang berlaku antara saya dengan abang saya. Jadi saya fikir mungkin kerana perkara ni saya tak tenteram. Jadi mungkin saya perlukan cara nak selesaikan masalah saya. Jadi kamu dah nak ambil SPM dah kan, tapi hati tu rasa tak tenteram disebabkan bergaduh dengan abang kamu, dan kamu juga dah pun tersedar bila ada cikgu di sekolah je yang memberikan motivasi berkenaan dengan mungkin hubungan keluarga, betul? Kena jaga hubungan keluarga kan. Jadi kamu nak ambil SPM tu kamu rasa tak tenang sebab kamu bergaduh dengan abang kamu, betul? Macam tu. Okey. InsyaAllah kalau macam tu, insyaAllah kita akan ada sesi-sesi yang seterusnya. Kita akan usahakan, kita akan cari jalan dan cara macam mana kamu boleh menjaga hubungan dengan abang kamu. Memandang kamu dah nak SPM ni tak berapa lama lagi. Bila SPM ni? Bulan depan. Bulan depan. Kamu sepatutnya jumpa cikgu lebih awal tau. Bulan depan tu dah. Cikgu saya pun baru dapat tahu pasal perkara. InsyaAllah ada masa lagi kita usahakan kan. Kamu study tu, kamu kena usahalah. Cikgu pun akan usaha bantu kamu, jangan risau. Cikgu akan usaha bantu kamu, dan kamu juga kena ada usaha juga. Apa usahanya? Kamu kena bantu cikgu, kita cari masa. Cari masa untuk macam mana sesi seterusnya kita boleh adakan tanpa gangguan lah. Dan kita akan mencari cara. InsyaAllah ada caranya. Cikgu memang nak bantu kamu. Supaya apa? Kamu pun bulan depan dah nak peperiksaan kan. Jadi cikgu pun nak bantu kamu supaya masa berbaki ini kamu boleh belajar dengan tenang kan. InsyaAllah. Okey. Jadi
masa pun sesi pun ada hadnya kan. Itu salah satu yang kita kena patuh lah. Sesi pun ada hadnya. Jadi ada apa-apa perkara lain yang kamu nak kongsikan selain masalah dengan abang kamu? Itu sahaja. Tak ada lagi masalah lain lah. InsyaAllah. Kalau kita nak tetapkan set hadapan pun, kamu nak cerita masalah lain pun, jangan risau. Tak semestinya kamu kena cerita berkenaan dengan abang kamu je kan. Sebab kita nak sama-sama membantu kan. Okey. Sekarang ni sesi yang seterusnya macam mana? Kita nak tetapkan sama ada nak tetapkan sekarang ataupun kemudian kamu nak kontak cikgu tetapkan masa. Cikgu lah, nanti cikgu hubung dengan mak ayah saya lah. Okey, maksudnya cikgu akan terus berhubung dengan mak ayah kamu. Okey, secara WhatsApp. Boleh secara WhatsApp cikgu tetapkan dengan mak ayah kamu untuk sesi yang seterusnya. Okey. Cikgu harap kamu pun, mak ayah kamu dah tetapkan masa, kamu pun usahalah untuk datang sesi yang seterusnya. Okey. InsyaAllah kita boleh. Okey. Okey. Sebelum tamat tu cikgu nak kamu isikan sedikit. Ini borang untuk feedback. Okey. Borang feedback. Sebelum kita tamat lah, cikgu pun nak tahu juga kan, berkenaan dengan sesi pertama kali, betul? Sesi pertama kali kamu ni macam mana? Apa yang kamu rasa berkenaan sesi yang pertama kali kamu sertai ni? Itulah cikgu saya masih lagi mula-mula tadi saya takut juga. Tak pernah cerita, saya malu. Tapi bila saya cerita, saya okey lah sikit, saya lega. Masa mula-mula datang tu rasa malu, takut nak cerita je. Jadi bila dah datang, dah bercerita ni, macam mana kamu rasa untuk sesi ni? Cikgu nak tahu juga. Kot lah cikgu tak membantu pun, cikgu nak tahu kan? Okey, saya lega lah sebab ada juga orang sudi dengan masalah lain. Sebab saya ayah saya sibuk semua, jadi saya pun tak tahu saya nak cerita pasal apa. Baguslah, Alhamdulillah. Kamu pun mencari tempat yang betul lah. Sebab kalau kamu jumpa sesiapa kan, kita tak tahu, takut menjadikan masalah kamu lebih berat kan. Dia faham kamu pun pendam, dan Alhamdulillah kamu datang ke sini bagus kan. Kena sebab cikgu kaunselor yang terlatih kan. Jadi cikgu akan bimbing kamu dengan cara yang betul lah, dengan teknik yang betul kan. Kalau kamu jumpa dengan siapa-siapa saja yang tidak berkenaan, takut masalah kamu bertambah teruk kan. Melarat nanti kita risau yang tu. Okay? Alhamdulillah lah kan. Cikgu pun lega lah, kamu pun rasa lebih release lah orang kata kan. Rasa tenang sikit dapat luar daripada cikgu kan. Okay, InsyaAllah sesi yang seterusnya kita akan tetapkan matlamat. Cikgu yakin kita boleh sama-sama bantu kamu ni. Okay? Okey Anas. Terima kasih datang. Okey. Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nanti balik dengan siapa? Dia pakcik saya. Pakcik ambil. Okey. Hati-hati kan. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi.